Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini. Hari ini kita lagi pengajian kita, yang mana pada malam ini kelas pengajian kita adalah berkisarkan tentang Syarah Hilyah Talibul Ilm, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, yang mana beliau merupakan anak murid kepada Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihim. Buku ini adalah berkisar tentang perhiasan ataupun akhlak yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita telah membicarakan ataupun menghuraikan kitab ini dalam beberapa episod, dan pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan kita yang seterusnya, iaitu adab penuntut ilmu. Okey, sebelum tu saya suka untuk nak ringkaskan dulu tentang apa topik-topik yang akan dibicarakan dalam kitab ini. Bila kita sebut tentang Hilyah Talibul Ilm, akhlak penuntut ilmu, maka akan ada merangkumi adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, adab penuntut ilmu terhadap ilmu itu, pelajaran itu, adab penuntut ilmu terhadap guru, adab penuntut ilmu sesama sahabat, adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya, amalan, larangan-larangan yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dan pelbagai lagi yang akan kita bicarakan. Tetapi kita masih di dalam bab yang pertama, iaitu adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan kita dah sampai kepada topik yang keempat, iaitu seorang penuntut ilmu perlu memiliki sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Sifat muraqabah ini adalah satu sifat yang kita merasakan diri kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun kita bersendirian, walaupun mungkin kita bersama dengan rakan-rakan kita, tetapi kalau kita tak ada sifat muraqabah, maka kita akan menjadi seorang yang berpura-pura. Di hadapan orang kita cakap baik, ataupun kita nampak baik. Di belakang orang rupa-rupanya akhlak kita buruk, ataupun apa yang kita ucapkan juga buruk. Itu tak seharusnya ada di dalam sifat seorang penuntut ilmu itu. Kalau saya bagi satu analogi, kalau kita ni, hidup kita ini sentiasa diperhatikan oleh kamera CCTV. Kalau kehidupan kita ini kita tahu sentiasa dirakam oleh kamera-kamera yang akan dipantau, dilihat oleh ratusan ribuan manusia yang menyaksikan kita. Adakah ketika itu kita akan ambil mudah dengan kelakuan kita, ucapan kita, tindakan kita, ataupun ketika itu kita akan berhati-hati? Bahkan pencuri sekalipun, kalau dia tahu di rumah itu ataupun di bank, di kedai sebagainya ada kamera CCTV, dia akan berhati-hati sebab dia tak mahu perbuatan jahatnya ini dilihat oleh orang lain. Begitulah fitrah manusia, yang kita tak mahu kejahatan kita, keburukan kita ini diketahui ataupun dilihat oleh orang lain. Apatah lagi seorang penuntut ilmu. Mereka yang sentiasa bergelumang, yang belajar tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu Al-Quran, As-Sunnah, ilmu agama ni seharusnya adalah manusia yang pertama sekali mempraktiskan konsep ini. Kita tak nak di hadapan orang kita kelihatan baik. Kita tak nak nampak macam kita cakap benda-benda yang bagus di hadapan orang. Tapi bila di belakang, rupanya kita selalu kutuk orang sana, mengumpat sana, kita duk mencarut ke, duk buat benda-benda yang tak senonoh, yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, apatah lagi seorang ilmuwan. Jadi pentingnya kat sini kita ada sifat muraqabah. Muraqabah adalah bila kita merasakan bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Kita tidak lakukan sesuatu amalan itu, kebaikan itu kerana manusia. Bukan kerana mata manusia yang melihat kita. Tetapi kita kena tahu bahawa Allah sentiasa melihat kita walaupun kita tak mampu untuk melihat Allah. Itu yang kita panggil sebagai ihsan. Kan dalam hadis Jibril, riwayat Muslim yang panjang,
Malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, akhbirni mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW sebut, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah, kamu beramal seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi of course kita tak mampu untuk melihat Allah, kita tak mampu untuk nak membayangkan Allah at all. Fa in lam takun tarah, tapi kalau kamu tak dapat tengok Allah, iaitu di dunia ini semestinya kita tak dapat melihat Allah, ketahuilah fa innahu yarak. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu Maha melihat kita. Jadi di mana sekalipun, di hadapan manusia, di belakang manusia, di dalam bilik, apa sahaja, bersendirian kita, semua Allah melihat kita. Allah tahu segala gerak geri kita. Jadi kalaulah kita tahu ada orang sesiapa sekalipun yang memerhatikan kita, sudah pasti kita akan sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduk kita. Macam kalau kita bekerja, kita kalau bos nampak, mungkin kita akan berhati-hati. Kita akan rajin. Tapi bila bos tak ada, mungkin kita akan culas. Mungkin kita akan tidur. Mungkin kita akan main-main. Kita akan khianati amanah kita. Sebab kita tidak merasakan di sana ada satu elemen yang much bigger than anybody else yang sedang memerhatikan kita. Kalau kita ada sifat muraqabah, kita akan sentiasa jujur dengan diri kita, jujur dengan ilmu kita, jujur dengan tindak tanduk dan ucapan kita semua. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Azza wa Jalla sebut, sesungguhnya tak ada apa pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla di dunia ataupun di langit. Tak adalah kata-kata kita nak sorok-sorok dalam selimut tu Allah tak nampak, Allah tak tahu, Allah tahu. Malaikat ada untuk nak mencatat segala amalan kita. Konsep muraqabah, konsep ihsan adalah CCTV yang terbaik. Konsep muraqabah, konsep ihsan adalah audit yang terbaik untuk diri kita. Orang-orang yang bekerja di company, di badan-badan mana sekalipun, bila diaudit dia akan berasa khawatir, dia akan risau. Kerana ada yang akan melihat segala track record dia, KPI kerja dia dan sebagainya. Tetapi kita lupa Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Allah kata beramallah. You want to do anything, you can do it. Tetapi ketahuilah, Allah itu melihat segala amalan kamu, tindak tanduk kamu. Jadi penuntut ilmu seharusnya mestilah kena ada sifat muraqabah ni. Kena jaga selalu. Jangan kita ambil mudah tentang perkara ini, kerana bila kita tahu di sana Allah memerhatikan kita, kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kemudian selain itu kita kena ada elemen of targhib dan tarhib. Apa itu elemen targhib dan tarhib? Elemen targhib dan tarhib adalah satu elemen yang mana kita nak balancekan antara ancaman dan juga ganjaran. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran banyak menyatakan ganjaran-ganjaran terhadap orang yang melakukan itu dan ini. Pada masa yang sama Allah Azza wa Jalla banyak menyebut tentang ancaman bagi mereka yang melakukan itu dan ini ataupun melanggar perintah Allah. Dalam kehidupan, we have to balance between that. If we not balance either one, maka kita akan jadi unbalanced dalam life kita. Kalau kita terlampau takut sangat dengan ancaman Allah, sampai kita berputus harapan, sampai kita tak nampak di sana adanya rahmat Allah, ganjaran Allah, pengampunan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang berputus asa. Kita akan hidup di dalam keadaan yang menyalahkan diri sendiri, pressure, lost hope dan sebagainya. Kalau kita terlampau melihat aspek targhib, aspek pengampunan, aspek Allah ini, kita hanya fokus pada rahmat Allah itu maha luas sampai kita tidak mempedulikan aspek ancaman Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang leka. Kita akan ambil mudah dengan dosa-dosa. Kita sampai satu tahap, tak apa, buatlah. Allah akan ampunkan kita. Buat je, tak ada masalah.
Yang ini satu kesilapan di dalam diri kita. Tapi kadang-kadang ada orang dia buat dosa. Dia buat dosa sampai dia terlampau panik, dia terlampau cuak sampai dia ingat Allah tidak akan ampunkan kita. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, menurut hadis sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, selagi mana engkau berdoa kepada aku, selagi mana engkau mengharap kepada aku, pasti aku akan ampunkan kalian. Apa sahaja kalian lakukan dan aku tak akan peduli. Maksudnya, I don't care macam mana sejarah silam kamu. I don't care how big your sin are. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu itu telah mencapai setinggi langit, banyak sangat, kemudian kamu memohon keampunan daripada aku, nescaya aku akan ampunkan kamu dan aku tak akan peduli, tak kisah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepada aku membawa satu bekas besar seisi dunia ini penuh dengan dosa kamu, kemudian kamu menemui aku, kamu mati nanti dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan mendatangi kamu membawa maghfirah, pengampunan. Di situ kita melihat bahawa Allah itu Maha Pengampun. Apa sekalipun kesalahan kita dengan Allah, selagi mana kita ikhlas bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan kita. Yang menjadi masalah adalah bila mana kita terlampau rasa Allah ini Maha Pengampun sampai kita ambil mudah, kita tak kisah, kita buat dosa berulang kali, tak rasa takut, tak rasa bimbang. Itu bila mana kita ada unbalance between targhib dan juga tarhib. Kemudian antara yang perlu ada, yang kelima, sifat seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri yang perlu ada dalam diri masing-masing. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, poin yang kelima adalah rendah hati dan juga tidak sombong. Maksudnya sebagai seorang penuntut ilmu, kita perlu memiliki sifat tawadhu'. Tawadhu' ini adalah sentiasa kita berasa rendah diri. Walaupun kita mungkin telah mencapai satu tahap keilmuan yang tinggi. Walaupun manusia di luar menganggap kita sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi orang yang berilmu adalah mereka yang sentiasa merasakan dirinya rendah. Rendah maksudnya dia tidak merasakan dirinya ini seorang yang angkuh dengan ilmunya. Tetapi dia sentiasa akan menerima sebarang ilmu yang bermanfaat. Dia akan sentiasa belajar, dia akan sentiasa menimba ilmu. Tak kiralah di mana sahaja usia sekalipun, daripada sesiapa sekalipun. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih disebut, la yakunur rajulu aliman, seorang itu tidak akan menjadi seorang yang alim, melainkan setelah dia belajar daripada orang yang lebih hebat daripada dia, daripada orang yang setara dengan dia, dan daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Itu sifat seorang alim yang mutawadhi', yang sentiasa dipenuhi dengan tawadhu'. Dan kata Fudail bin Iyad, inna Allah yuhibbul alim al-mutawadhi' wa yubghidul alim al-jabbar. Allah suka kepada orang yang berilmu tetapi dia tawadhu'. Dan Allah benci, murka kepada orang yang alim tetapi dia bongkak. Ini akhlak sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sometimes kita boleh tengok seorang tu berilmu, tetapi apabila dia berbicara, dia mudah untuk nak merendah-rendahkan orang lain. Dia mudah untuk nak mengangkat diri dia. Dia melihat bahawa dirinya itu lebih tahu, lebih berilmu
daripada orang-orang lain. Dan bila dia merasakan begitu, dia akan memperlecehkan orang lain, memperlekehkan orang lain, menghina orang lain dengan mudah-mudah. Dalam diri dia sudah ada perasaan al-kibru. Al-kibru ni perasaan membesar-besarkan diri. Dia sudah ada perasaan al-khuyala. Perbuatan dia itu sudah menunjukkan dia ni sudah sombong. Ataupun dalam dirinya ada sifat al-ujub. Ujub ni perasaan kagum kepada dirinya sendiri. Sedangkan inilah dosa yang pertama sekali dilakukan dalam sejarah kehidupan manusia. Sebelum Adam itu diciptakan, selepas sahaja Nabi Adam itu diciptakan, Allah Azza wa Jal suruh kepada Iblis, suruh kepada malaikah untuk nak sujud kepada Adam AS. Tetapi apa kata Iblis? Bila Iblis enggan, dalam Al-Quran kalau idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Bila mana kami perintahkan kepada malaikat itu untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat itu kecuali Iblis. Aba, ingkar, wastakbar, dan juga dia bangga, dia bongkak. Wa kana minal kafirin, maka termasuklah dia di dalam kalangan orang-orang yang kafir. Apa dosa dia? Kenapa dia enggan nak sujud kepada Adam? Sebab dia kata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Iblis kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu daripada tanah. How can aku yang mulia ini, yang dia melihat bahawa dia lebih mulia, dia lebih tinggi daripada Adam, perlu bersujud kepada Adam yang dilihat hina, yang menjadi tempat pijak, iaitu tanah. Sombong, angkuh, merasakan dirinya lebih baik. Itulah hasil daripada kesombongan yang mana Nabi SAW sebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan, keangkuhan itu dia akan menutup perkara yang hak, kebenaran, dan dia akan mula memperkecilkan, meremehkan orang lain. Itu yang terjadi. Ada kala kita lihat ilmuwan, penuntut ilmu, bila dihinggapi dengan penyakit al-kibr ini, maka mereka ini sudah tidak mahu lagi openkan dia mind untuk nak mencari kebenaran. Bila mana mereka menimba ilmu, bila mana mereka berdiskusi, mereka sudah letak dalam diri mereka ini, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih berilmu daripada dia, aku ini sekian, aku ini berjawatan sekian, dia ni siapa, dia ni tak erti apa. Bila kita sudah ada that mental block dalam diri kita, kita akan tutup kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh pihak-pihak yang mana tidak sehaluan ataupun sepandangan dengan kita. Itu al-kibr. Jadi kita, mungkin apa yang akan dicakap itu ada kebenarannya. Mungkin juga dalam keadaan itu ada juga pendapat kita yang tersalah dan di sisi dia kebenaran. Tetapi sebabkan kita ada penyakit al-kibr itu, kita dah khalas, kita dah tak mau dah nak terima. Akibatnya Nabi kata wa ghamtun nas, dan dia akan mula memperlecehkan orang lain. Yalah, bila dia dah meninggi diri, dia akan anggap orang lain ni tak sehebat dia, tak setara dengan dia. Itu bahana al-kibr yang hinggap yang hinggap kepada beramai penuntut-penuntut ilmu dan para ilmuwan itu sendiri. This is very, very, very halus, kan, talbisu iblis terhadap para penuntut ilmu. Kalau saya ceritakan, ada salah satu kisah sebagaimana yang diceritakan oleh anak murid kepada Affan bin Muslim Al-Saffar, seorang ahli hadis besar yang bergaduh dengan seorang muhaddis yang lain, kan. Dia kata dia bergaduh dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan masa dia bergaduh tak duduk ahli hadis ni, tetapi tak sepandangan.
Kemudian keesokannya anak-anak murid kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia datang berjumpa dengan tok guru dia Al-Qattan ni, dan dia bagi tahu bahawa kami dah cek, kami tengok kebenaran itu bersama dengan Affan bin Muslim, sahabat yang kamu duk argue di semalam. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia tidak menolak. Dia tak kata kamu tahu apa, pandai-pandai je kamu kata aku salah, dia betul. Yahya bin Sa'id Al-Qattan jawab, demi Allah, sesungguhnya semalaman aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menzahirkan hak di tangan Affan bin Muslim. Dia doa pada Allah semoga kebenaran itu berada di pihak lawannya itu, supaya dia dapat belajar sesuatu, supaya dia tahu bahawa dalam diri dia ada lagi kejahilan, dia tak tahu kesilapan yang mana boleh diperbaiki dan dipelajari. Itu akhlak para ulama salaf, yang mana pada hari ini kita sudah kehilangan akhlak tersebut. Kita sudah ada perasaan-perasaan al-kibir yang menyebabkan akhirnya kita lebih suka untuk nak membongkakkan diri daripada kita nak belajar ataupun menuntut ilmu. Hari ini bila kita berdiskusi, bila kita berdebat, kita nakkan kemenangan daripada kebenaran ataupun lebih daripada jalan penyelesaian. Itu bukan akhlak penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah mereka yang sentiasa mencari ilmu dan kebenaran. Kerana itu kata Sa'id bin Jubair, seorang imam tabi'in, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa in taraka at-ta'allum wa dhanna annahu istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa jahil. Kata Sa'id bin Jubair, seorang itu akan sentiasa ada ilmu selagi mana dia berusaha untuk nak menuntut ilmu. Tetapi bila mana dia rasa dah cukup, dia rasa dia dah tak perlu lagi untuk nak belajar, maka dia akan menjadi jahil. Itu bahaya al-kibr yang perlu kita semua para penuntut ilmu hati-hati. Guru saya dulu, saya ingat lagi Syekh Al-Barqi, tahun 1 masa saya belajar di Madinah, Universiti Islam Madinah, pada tahun 2004 dulu, dia pernah nasihat, dia ajar saya usul fiqh dulu. Saya cukup terkesan bila dia kata, dia Masya Allah seorang syekh yang hebat. Tapi dia kata, saya akan berusaha untuk nak mencari apa-apa ilmu yang bermanfaat walaupun daripada buku anak-anak saya sendiri. Bila saya buka buku anak-anak saya, walaupun nampak macam kartun, walaupun nampak macam tak ada apa, tetapi ada kalanya saya dapat banyak faedah, idea yang saya dapat bila mana saya membaca buku anak-anak saya. Jadi bayangkan itulah sifat tawadhu, yang mana kita tidak mengambil mudah, kita tidak meremehkan apa jua info ataupun ilmu daripada siapa yang kita ambil. Sometimes ilmu itu kita dapat daripada anak-anak kecil sekalipun. Sometimes kita akan dapat daripada orang-orang yang kita tak sangka dia memiliki ilmu sekalipun. Dosa al-kibr ni adalah dosa yang besar, sahabat-sahabat, yang mana Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatun min khardal, habbatu khardan min al-kibr. Hadis rawahu Ahmad. Imam Muhammad riwayatkan Nabi SAW kata, tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit walaupun sebesar zarah perasaan kibir itu. Jadi inilah benda pertama. Bila kita cerita pasal ni semua, ini adalah semua khusus untuk penuntut ilmu. Saya, sahabat-sahabat semua, tak kira apa usia sekalipun, selagi mana kita ini bergelar penuntut ilmu, kita berusaha untuk nak menuntut ilmu dari saban hari ke hari. These all are something that we have to practice in our life as talibul ilm, supaya kita tidak terbabas. Kan? Saya ingat prinsip yang saya pegang dalam nak menuntut ilmu ni, bila saya belajar, is mission ataupun niat nombor satu saya adalah untuk nak mengatasi kejahilan diri sendiri. Bukan saya belajar ni adalah untuk saya nak tunjuk pandai pada orang lain, ataupun saya nak berdebat dengan orang lain, ataupun saya nak merendah-rendahkan orang lain. Itu bukan my purpose of learning. My purpose of learning adalah untuk nak mengubati kejahilan diri saya sendiri dulu. Because kita ini sentiasa akan ada macam-macam kejahilan. Kita tahu sikit, kita tak tahu lagi banyak. Maka improvekan diri sendiri dulu, insya-Allah.
Kalau Allah kurniakan pengetahuan tu kepada diri saya dan saya boleh praktiskannya, maka insya-Allah bolehlah kalau ada ruang-ruang untuk nak kita share kepada masyarakat, orang di sekeliling kita, kita share. But we have to fix ourselves first before we fix others. Sebab itu semua akan ditanya di akhirat kelak. Kemudian apa yang disebut oleh Syekh Bakar ataupun Syekh Bakar Abu Zaid, poin yang keenam, antara sifat yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu adalah sifat qana'ah dan juga az-zuhud. Qana'ah ni adalah asal daripada perkataan bahasa Arab yang kemudiannya telah dimasukkan di dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Bahasa Melayu kita. Dia sudah menjadi bahasa Melayu. Sifat qana'ah ni perlu ada pada seorang penuntut ilmu. Apa itu sifat qana'ah? Qana'ah adalah satu sifat yang kita merasakan diri kita ini kecukupan, bukan rasa tak pernah cukup. Itu adalah secret untuk nak kita merasakan diri kita ini sentiasa kaya. Kita merasakan diri kita ni Allah ada segala-galanya untuk kita. Justru dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, Nabi SAW bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas, warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas." Nabi SAW pesan, jagalah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram. Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Redalah terhadap pembahagian rezeki Allah kepadamu. Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Sifat qana'ah datang daripada sifat reda, iaitu kepasrahan hati kita kepada Tuhan. Qana'ah sebahagian daripada cabang reda, iaitu bila kita sudah mampu menerima, pasrah dengan ketentuan Allah Azza wa Jal dengan hati yang lapang, maka kita akan berasa kecukupan dengan segala kurniaan. Dan kedua-duanya adalah sifat ataupun sebahagian daripada rukun taqwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis. Dan kita tidak akan mampu untuk nak mencapai darajat redha dan qana'ah melainkan dengan hati yang lapang menerima ketentuan Tuhan. Tak mungkin untuk kita mencapai darjat ini melainkan setelah kita mampu untuk bersabar. Itu darjat yang paling tinggi. Orang yang kufur semestinya tidak bersabar. Orang yang bersabar tidak semestinya dia redha. Dan orang yang redha pula tak semestinya dia bersyukur. Tetapi syukur, orang yang bersyukur dia akan redha. Orang yang redha pasti dia bersabar. Orang yang bersabar dia tidak kufur. Syukur adalah darjat memberi, iaitu meluahkan dengan lisan, menerima dengan hati yang lapang dan menzahirkan dengan amalan. Kita sebut bila ditimpa apa-apa musibah, diberikan segala nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Redha pula adalah darjat menerima, iaitu melalui kepasrahan hati dengan segala ketentuan. Sabar pula dia adalah menahan diri daripada melempiaskan segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Kalau kita tak mampu bersabar, maka kita akan tergolong dalam mereka yang kufur dengan nikmat Allah. Orang yang beriman kena sentiasa usaha untuk nak mencapai darjat syukur. Sekiranya tak mampu, usahalah untuk nak jadi orang yang redha dan jangan sesekali berada di bawah daripada darjat sabar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Dalam hati kita ni orang yang berbesar, jiwa dia kaya dengan kebaikan. Orang yang redha akan merasakan dirinya sebagai orang yang paling kaya. Sebab kekayaan yang sebenar adalah kaya jiwa. Bila kita memiliki sifat qana'ah dan kecukupan, kita tidak akan tamak ataupun bersikap melampaui batas. Bahkan kita akan berasa serba-serbi kita mencukupi. Ketika ramai orang kaya yang mungkin tidak lena tidur,
sentiasa berasa tertekan dan ditimpa pelbagai keresahan, penyakit dan sebagainya. Orang yang reda, sama ada orang kaya ataupun miskin, pula akan hidup dengan penuh ketenangan tanpa kegusaran. Selalunya keinginan yang tak ada had itulah, tamak itulah punca manusia akan ketagih dan berlumba-lumba untuk nak mengaut habuan dunia yang tidak akan pernah puas ataupun berkesudahan. Nabi SAW sabda ingatkan kepada sahabatnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fih, wa man akhadhahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fih, kalladhi ya'kulu wa la yashba'." Nabi pesan, wahai Hakim, harta ini adalah umpama taman hijau yang buah-buahannya manis. Siapa yang mengambilnya tanpa ketamakan, dia akan mendapat keberkatan di dalamnya. Manakala sesiapa yang mengambilnya dengan ketamakan, dia tidak akan mendapat keberkatan di dalamnya. Bahkan dia umpama orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian, bukanlah sifat redha dan qanaah itu menghalang kita daripada berusaha untuk menambah kekayaan atau kesenangan hidup. Dan bukanlah kekayaan itu menghalang kita daripada memiliki kesenangan hidup yang halal lagi baik. Kerana kuncinya ialah hati yang digantungkan kepada Allah yang Maha Esa. Selagi mana rezeki itu membawa ke arah redha-Nya, maka selagi itulah kita akan berusaha sedaya upaya. Nabi SAW berpesan, "Ajmilu fi talabid dunya, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah." Nabi kata, perbaikilah cara kalian, perindahkanlah cara kalian dalam mencari rezeki dunia, kerana setiap kalian telah dipermudahkan ke arah apa-apa yang telah diciptakan buatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sifat qanaah ni adalah satu sifat yang sangat penting yang kita kena doa kepada Allah supaya kita dikurniakan sifat ini. Adalah kunci ketenangan dalam segala kehidupan kita. Nabi SAW sebut, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Perjayalah seorang yang masuk Islam, dikurniakan rezeki yang mencukupi dan diberi pula rasa kecukupan dengan apa-apa yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata pepatah emas, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jika kamu memiliki jantung hati yang sentiasa berasa kecukupan, maka kamu dan raja di dunia ini sama sahaja. Raja dia rasa dia dah ada segalanya. You are not as rich as him, but you will feel like you are rich or maybe richer than him, because you know you have everything from Allah. You know this dunya is a very haqir, it's a very, very tiny, very small. Dan sifat qanaah inilah yang perlu ada pada sifat seorang penuntut ilmu. Kalaulah seorang penuntut ilmu itu dihiasi dengan sifat tamak, Masya Allah, kita tidak akan mampu membayangkan mafsadah, keburukan yang akan dibawa olehnya. Tetapi kecukupan itu akan membuatkan dia mengambil sesuatu itu dengan kadarnya. Di situlah maksud az-zuhud. Iaitu bukanlah zuhud ini dengan sifat yang kita tak boleh, tak ada macam kenikmatan, kemewahan hidup, bukan. Itu bukan maksud zuhud. Zuhud adalah bila mana kita berhati-hati dalam perbuatan kita dan kita menahan diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kita menahan diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah kepada diri kita. Apa yang kita nak dalam hidup di dunia adalah akhirat. Kita nak keredaan Allah. Kita tak mau semua dunia ini hanya sementara. Kita nak kejar akhirat. Dan Allah janji kalau kita kejar akhirat, Allah akan beri kita dunia. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhirat hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Siapa yang niat dia adalah untuk mendapatkan akhirat, maka Allah akan sentiasa menjadikan hati dia sentiasa kaya, disebabkan dia tidak
tamak terhadap dunia. Bahkan Nabi SAW mencela orang-orang yang menyembah dunia. Nabi kata, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa. Celakalah, binasalah penyembah-penyembah duit, penyembah-penyembah pakaian-pakaian yang mewah-mewah, yang in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia orang dapat, dia orang happy, bila tak dapat, dia orang tak happy. Nabi SAW cela dalam perkara tersebut. So macam mana seorang penuntut ilmu ini nak kena ada sifat qanaah? Yang pertama sekali dia kena usaha. Nabi SAW kata, man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang menahan diri dia daripada meminta-minta, maka Allah akan jaga dia, akan jaga maruah dia. Kemudian dia berusaha. Yang keduanya, tengok kepada insan di bawah kita. Nabi SAW pesan dalam hadis riwayat Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dalam perkara-perkara keduniaan ini, lihat kepada orang yang lebih rendah, lebih susah, lebih teruk keadaan ini daripada kita. Jangan melihat pada orang yang lebih daripada kita, sebab itu akan lebih mendatangkan kesyukuran kepada kita. Kita tak akan merasa cukup. Itu Nabi SAW dah bagi tahu tentang dunia. Kalaulah manusia ini diberikan satu gunung emas sekalipun, Bukit Uhud, maka diinginkan gunung emas yang kedua. Kalau dia dapat dua pun, mesti dia nak lebih lagi. Itulah sifat ketamakan manusia. Selagi itulah dia tidak akan merasakan dirinya cukup. Selagi itulah dia tidak akan merasakan dirinya kaya ataupun mampu untuk nak bersedekah. Betapa banyak manusia yang bercita-cita, kalaulah aku memiliki duit sebanyak sekian-sekian, 1 juta, maka aku akan bersedekah banyak sekian-sekian. Kalaulah aku ada duit sekian-sekian, aku akan boleh bersedekah. Tapi bila mana dia dah dapat that kind of amount, maka dia dah tak dapat nak buat dah. Dia akan rasa tak cukup lagi, dia nak more. So dia akan rasa diri dia miskin, dia mau lagi. Walaupun dia sudah ada 100 juta sekalipun, selagi mana sifat tamak itu masih ada dalam diri dia, maka selagi itulah dia tidak akan merasakan kecukupan dan tidak akan merasakan dirinya kaya. Malah mungkin dia akan merasakan diri dia sentiasa miskin dan merana. Dan kemudian untuk nak mendapat sifat qanaah, always learn to give. Learn to give. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nabi SAW pesan kepada kita, Nabi cakap, tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang membawah. We have to learn how to give before we asking somebody. But manusia sekarang ni, dia selalu berusaha untuk nak meminta dulu. Tapi contoh saya bagi tahu, kalau kita tengok mungkin orang-orang di company, orang kerja kerajaan apa sekalipun, dia mengharapkan bonus. Orang yang kerja di company, dia mengharapkan bonus daripada bosnya, daripada syarikat dia. Orang yang kerja kerajaan, dia mengharapkan bonus daripada kerajaan. Tetapi ada tak kita terfikir, kita ini bagaimana kita dengan orang yang kita bertanggungjawab di bawah kita? Sama ada kalau kita ni ada pekerja kita, ataupun kita ada kaum keluarga kita, sahabat-sahabat, siapalah yang berada di bawah tanggungjawab kita. Adakah kita juga sebagaimana kita inginkan bonus, kita inginkan habuan lebihan daripada kerajaan, daripada majikan, daripada sesiapa saja, adakah kita telah menjalankan perkara tersebut kepada orang yang di bawah kita? Adakah kita juga memberikan bonus kepada isteri kita contohnya, kepada pekerja kita umpamanya, kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungjawab kita? Mereka juga inginkan benda yang sama. Tetapi kadang-kadang manusia ni suka meminta daripada mereka ini memberi. This is what we have to learn. Dan bila nak memberi ini, tidak semestinya kita hanya memberi kepada orang-orang susah, kepada orang yang kita tengok orang miskin. Walaupun mereka itu perlu dibantu. Sudah pasti mereka lebih utama untuk dibantu. Tetapi memberi ini bukan sekadar dengan sahaja sekadar untuk nak sebagai bentuk bantuan, sedekah dan ataupun zakat. Memberi ini juga sebagai hadiah. Hadiah ini adalah perkara yang digalakkan oleh Islam. Tahadu tahabu. Kamu selalulah untuk nak beri hadiah saling antara satu sama lain, maka kamu akan saling berkasih sayang. Bila kita nak beri hadiah, it not necessary kita akan bagi hanya pada orang yang lebih miskin daripada kita. Tak ada masalah kita nak berikan kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Kita tak ada masalah untuk nak kita belanja orang yang lebih kaya daripada kita. Kerana
hadiah itu, nilai hadiah itu tidak diukur dengan material ataupun wang ringgit semata-mata, tetapi kejujuran, keikhlasan dalam persahabatan, itulah yang lebih utama. Ingatannya, penghargaannya, itulah yang lebih bermakna dalam kehidupan manusia. Sebab itu Nabi SAW selalu galakkan. Sebab itu adalah asas kunci kepada cinta kita. So ini antara sifat-sifat yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu. Dan zuhud pula, apa yang disebut di sini, bukan bermakna kita kena hidup miskin, kita kena hidup dalam keadaan selekeh. Tidak. Zuhud yang dimaksudkan macam tadi kita sebut adalah mereka yang tahu untuk nak melimitkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tidak bermakna seorang penuntut ilmu itu tidak boleh hidup dan kaya. So ini adalah salah satu daripada persepsi yang salah. Kan ada orang menganggap bahawa kalaulah dia seorang ilmuwan, dia tak boleh pakai kereta Porsche umpamanya. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia boleh jaga hati dia ada sumber pendapatan yang halal, tak ada masalah. Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi, walaupun dia wafat, ramai sebab dia banyak kan orang bagi dia hadiah macam-macam. Dia punya aset dia yang dikatakan lepas dia meninggal pun sama ada lebih, pada zaman tu lebih nilai tinggi, lebih 300,000 ataupun 3 juta nilai dia. Abdullah bin Mubarak, kita pernah sebutkan tentang beberapa kisah. Jadi Abdullah bin Mubarak sepatutnya kita buat satu slot khas pasal dia. Ulama hadis yang besar, tokoh mujahid, pejuang yang subhanallah, yang majlis-majlis ilmu akan harum bila disebut tentang kisah dia. Dia pun meninggal, dia ada 300 juta pendapatan dia, ringgit Malaysia. Dia punya ukuran dia lah, berapa ribu dirham dia punya nilai dia masa tu. It's different from ulama tu ulama. Mungkin certain ulama ada yang tak mampu, ada yang miskin dan sebagainya. Tapi itu bukanlah tercela. Allah tidak menghalang perkara itu daripada kita. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata kamu nak cari akhirat silakan, tapi kamu jangan lupakan bahagianmu di dunia. Tapi apa sifat, apa dia punya guideline dia? Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. As long you are doing a good deeds to people as Allah give you. If Allah give you a kebaikan pada kamu, sebagaimana Allah sharekan ihsan, kebaikan pada kamu, you also share that kebaikan to other people. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan kekayaan yang kamu ada itu, kamu pergi zalimi orang lain, kamu pergi tindas orang lain, kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini, maka itu syarat-syaratnya. Other than that, ahlan wa sahlan, silakan, tak ada masalah dalam perkara tersebut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalaulah kamu ada nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, tak ada masalah untuk nak kamu sampaikan, kamu ceritakan, kamu zahirkan. Nabi SAW sendiri pernah marah seorang sahabat dia yang mampu, yang kaya, tapi dia sengaja memilih untuk nak pakaian yang koyak, yang tak cantik. Bila Nabi tanya, kenapa kamu pakai pakaian macam ni, kamu tak ada pakaian lebih comel ke? Dia kata ini zuhud. Nabi kata itu bukan zuhud. Nabi kata Allah suka bila mana Allah kurniakan nikmat kepada seorang, itu dizahirkan. So tak ada masalah, as long you have to control your heart. Itu is the biggest challenge for you. As long bila mana you have that kebaikan, nikmat dan sebagainya, you don't feel upper hand to the others, you feel ego, sombong dan sebagainya. So itu antara apa yang perlu ada dalam sifat seorang penuntut ilmu. Kemudian bila mana kita zuhud sekalipun, jangan kita lupakan bahagian keluarga kita. Jangan bila mana kita menuntut ilmu ni, kita hanya 24 jam kita menuntut ilmu, sedangkan kita ada keluarga kita, kita ada isteri kita, kita ada anak-anak kita. Nabi SAW pun bagi tahu, fa inna li'ainika haqq. Nabi tegur seorang sahabat, Abu Darda, yang sangat kuat beribadah. Nabi kata, wa inna li zawjika 'alaika haqq. Isteri kamu juga ada haknya terhadap kamu. Mata kamu juga ada hak terhadap kamu untuk nak berehat. So semua daripada apa-apa yang dalam kehidupan kita ada dia punya bahagian dia. We have to be fair. You have time if you want to make yourself happy, you want to enjoy yourself, you want to chill out. It doesn't matter. It's okay. Bukan semestinya kita all the time like that. Supaya Allah tak mau kita ni
sampai satu masa kita akan give up sebab kita over push diri kita sendiri. So ini antara sifat-sifat seorang penuntut ilmu yang perlu ada pada setiap daripada kita semua. And then yang ketujuh, antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, dia berhias dengan keindahan ilmu. Berhias dengan keindahan ilmu ini bermaksud adalah dijaga attitude diri masing-masing, dijaga akhlak dia. Be a respectful man, be a respectful scholar, be a respectful student as well. Jangan panggil macam hantulah, macam itulah. So, you have knowledge, you have ilmu, Allah give you those good things, and always be respectful to the others. Jangan panggil buruk. Kemudian jangan pula kita ni buang masa kita a lot dengan perkara-perkara yang lara, benda-benda yang tidak berfaedah. And Allah give you ilm, you have knowledge. That is the power Allah give you. The bigger power you have, the bigger responsibility you have. Itu kata ayah pakcik Spiderman pada Spiderman kan. So lebih besar kemampuan yang kita ada, lebih besar responsible yang kita ada. Orang yang mempunyai ilmu yang banyak, maka dia juga ada responsible yang tinggi. Orang yang Allah berikan dia harta yang banyak, maka responsible dia juga tinggi. Apa sahaja nikmat yang Allah berikan lebih kepada kita, menjadikan tanggungjawab kita itu lebih. Kan? Sebab kita perlu untuk nak sahut apa yang Allah kata apa tadi? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berikan kebaikan itu kepada kamu. If you have knowledge, share with the others. If you have wealth, share with the others. If you have anything, just buat baik dengan manusia yang lain. Jangan pula kita ni ada ilmu tapi kita duk habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Gosip artis sana sini, cerita tentang benda-benda yang nonsense, yang tak berkenaan, yang tidak memberikan manfaat kepada kita sekalipun. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Antara petanda kebaikan, baiknya Islam seseorang itu adalah bila mana dia sanggup meninggalkan apa-apa perkara yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya, yang tidak berkenaan dengan dirinya. Apa kaitan kita nak cerita pasal Selena Gomez? Kita tak ada kaitan dengan dia dan dia tak bagi kebaikan pada kita. If we have nothing to do with her, so why should we busy to korek sana sini, gossip about them? Semua ini benda-benda yang tak perlu untuk nak kita buang masa kita. Gunakan masa kita dalam perkara-perkara yang berfaedah, dalam perkara yang boleh menambah knowledge kita, boleh menambah ketakwaan kita, keimanan kita dan amal saleh kita. Dan of course as a scholar, as orang yang bergelumang dengan ilmu, penuntut ilmu, you have to jaga attitude. Bila kita dalam majlis-majlis ilmu, kita janganlah pula dalam majlis ilmu kita banyak sembang kosong, kita banyak duk gelak ketawa sana sini. Nabi SAW beritahu, la tukthirud dhahak fa innaha tumitul qalb, dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi sebut janganlah banyak sangat nak ketawa sebab dia boleh mematikan hati. Ya, boleh nak ketawa, fine. Islam bukan agama yang so serious, you have to be all the time scared, no. Tetapi Islam always letak the limit, because orang yang always gelak, always tertawa, always terlibat dalam joke, hati dia akan jadi keras, because dia bila orang yang super buat joke ni, dia try to make people, try to attract the attention, they try to, yalah, why you make a joke? You want people to love you, happy dan sebagainya lah. Tapi sebagai penuntut ilmu bukan kata tak boleh, but with limit. Janganlah nak belajar akidah pun duk gelak, ketawa. Sampai bila kita nak dapat ilmu macam tu kan? Sampai bila kita nak ada wujud perasaan al-khasyah, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Itu we have to balance between that, kan? Tapi jangan pula asyik duk menangis. Takwa itu balance lah. Islam ni agama yang balance. Dan kemudian you have to jaga attitude. Jangan pula
seorang penuntut ilmu, seorang ulama, seorang ustaz, kita sampai ke tahap yang dalam majlis ilmu kita mencarut, kita duduk sembang pasal perempuan, sembang pasal benda-benda yang nonsense dan tak berfaedah. But itu yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat kita suka. Seronok kan dapat ketawa dengan ustaz mencarut. Luar biasa ni ustaz dia mencarut. Kalau tengok ustaz tu cerita benda-benda yang pornografi dan sebagainya, Masya Allah, so cool nampak ustaz ni. So itu bukanlah apa yang kita nak. Dalam majlis ilmu, we have to be focused and we have to focus on knowledge, gather knowledge. InsyaAllah barulah Allah berikan keberkatan kepada diri kita. That's why sangat penting dalam asas kita nak menuntut ilmu tu, we have to learn this adab, this hilyah, perhiasan. So inilah yang akan menjadikan karakter kita. Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm, kata Ibnu Sirin rahmatullahi alaih, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Katanya ulama dulu ni, para sahabat Nabi dulu, dia orang belajar tentang adab, tentang akhlak ini sebagaimana mereka concern untuk belajar tentang ilmu. So we have to concern adab juga. Orang bahaya kalau kita ada ilmu tapi kita tak ada adab, kita tak ada karakter yang bagus. It's very dangerous because orang akan nampak buruk betul. Dia ni Masya Allah ilmunya tinggi tapi akhlaknya macam-macam, teruk, suka fitnah orang, suka itu, ini, tuduh, ini, macam-macam. Maka akhlak itu perlu ada sebagai seorang penuntut ilmu. Dan of course saya bercakap ni untuk diri saya sendirilah, memperingatkan diri saya sendiri sebagai manusia yang selalu leka, sebagai manusia yang selalu terlupa. And sekiranya ada akhlak-akhlak saya benda-benda yang salah, maka kita mengharapkan teguran, nasihat daripada sahabat-sahabat yang mengasihi kita kerana Allah Azza wa Jal. Bagi yang bertanya di IG, ada yang bertanya adakah ada sesi soal jawab. InsyaAllah kita ada sesi soal jawab di antara kita, insyaAllah sebentar sahaja lagi. Dan kita habiskan dulu topik ini, iaitu yang ketujuh ni. Antaranya kata Ahnaf bin Qais, kata beliau, jannibu majalisana dhikran nisa'i wa ta'am wa inni ubghid ar-rajul yakunu wassafan li farjihi wa batnih. Kata Ahnaf bin Qais, jauhilah majlis-majlis ilmu kita ini daripada duk banyak menceritakan tentang perempuan, tentang makanan. Aku tak suka orang itu dia jenis yang duk terlampau nak detail sangat cerita pasal kemaluan dan perut dia. Maksudnya ada setengah majlis ilmu ni kan, kita tengok ada sam-sam ustaz-ustaz penceramah ke apa, dia suka buat lawak-lawak lucah, cerita pasal seksual dan sebagainya, especially bagi siapa-siapa anak-anak muda-mudi kita yang pergi ikut kursus-kursus kahwin umpamanya. Saya sendiri pun masa dulu-dulu ikut kursus kahwin, kita rasa macam kosong je. Masuk kursus tu, yang mengajar tu asyik duk cerita pasal malam pertama, duk gelak, duk cerita pasal macam seksual. Padahal itulah masanya. Masa yang ada, saya tak kata kursus kahwin is very good untuk nak bagi pendedahan kepada anak-anak muda kita yang mana nak berkahwin ni. Sepatutnya itulah peluang untuk nak mereka menimba ilmu, nak faham sikit sebanyak tentang hukum hakam berkaitan dengan rumah tangga, untuk nak dapat exposure lebih tentang Islam, mempraktiskan sunnah Islam ini dalam rumah tangga kita. Tapi bila mereka datang kursus tu tak ingat apa-apa hari, penuh dengan cerita-cerita macam tu, punya slow, kita rasa macam terpaksa je follow kan, kalau tak boleh kahwin. So ini benda yang masalah, sebab mungkin diambil penceramah-penceramah yang mana mereka ini tak ada that firm, their knowledge not really firm. So dia orang datang tu untuk just fill the times and have a fun, try to attract crowd dengan lawak-lawak jenaka sebegitu kan. Orang muda-muda sukalah benda-benda macam tu. But for me, it's a kind of waste lah, sayang lah, sebab it should gunalah masa tu untuk kita nak didik anak-anak muda kita semua dengan sunnah, dengan Islam dalam kita berumah tangga. Maybe itulah benda-benda yang mungkin jemaah-jemaah sunnah boleh organize kepada anak-anak muda yang nak kahwin. We do our own
kursus-kursus kahwin dan sebagainya untuk nak dedahkan mereka ini dengan ilmu-ilmu sunnah yang sahihah, yang padat, dengan knowledge we have. Kita nak diorang ni dapat bekalan itu, bukannya some kind of story yang not really important to our life. Dan so maksudnya apa yang dikatakan oleh ulama kat sini, we have to fulfill our, don't too much lah untuk nak lock sangat ataupun cerita benda-benda yang mengarut ni, don't be too much. So you can spend some time with your, of course, tapi don't over the limit, otherwise nanti kita akan terbabas. Kita akan terbabas. Baik, insyaAllah kita buka kepada sesi soal dan jawab bagi ada siapa-siapa yang ingin bertanyakan apa yang berkaitan dengan dengan apa yang kita telah pelajari pada malam ini bersama. Dan insyaAllah apa yang tahu saya akan cuba untuk nak menjawab, dan apa yang tak tahu tu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal dan kepada orang yang lebih tahu lagi. Ahlan wa sahlan, siapa-siapa yang ada soalan yang ingin dilontarkan tentang apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ada yang tanya, Ustaz, betul ke makruh kalau solat witir hanya 1 rakaat setiap hari? Tidak makruh, itu juga adalah salah satu daripada pandangan para ulama, sebab witir ini adalah maksud diganjil. So solat yang ganjil, okay, I want to give you satu gambaran, okay? Bila Nabi SAW kata salatu rakatain, bila mana kita dah habis solat 2 rakaat pada malam hari itu, fa'autiru, maksudnya kita ganjilkan dia. Ganjilkan ni tak kisahlah kita nak buat 1, 3, 5 dan sebagainya, asalkan dijadikan ganjil. Ganjil ataupun genap ni dia dia jenis salat ataupun dia adalah sifat salat. So kita kata dia adalah sifat salat. Maksudnya kalau kita salat malam 2 rakaat itu tidak dipanggil witir sebab dia genap. Tetapi kita witirkan dia, sama ada jadi tambah 1 rakaat ataupun tambah 3 rakaat, maka itu maksud kita telah ganjilkan dia. Maka sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat, maka itulah dia. Boleh untuk nak kita witir sedemikian. So itu sifat. Macam kita kata solat malam, dia bukan nama solat tu solat tahajud, tapi sifat solat tu tahajud. Sebab dalam Quran Allah kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan apabila malam hari, bangunlah pada malam hari ni untuk nak tahajud ni kita bangun. Solat bangun tu. So sifat itu telah melekat sampai orang kita panggil solat tahajud. Tapi dia bukanlah nama jenis dia tu solat tahajud, tapi dia adalah sifat tahajud ni adalah bila kita solat bangun pada malam hari. Witir juga adalah solat begitu juga. Okey, kita tengok ada lagi soalan di IG. Ada kata, betulkah Imam Malik kaya dan Imam Ahmad miskin masa akhir hayat mereka? Okay, these two ulama dalam mazhab fiqh kita, Imam Ahmad dan Imam Malik ni dua karakter, dua keadaan yang berbeza. Okay, Imam Malik adalah seorang ulama yang ada style. Style ni maksudnya macam mana? Dari segi penampilan dia, daripada segi haibah dia, aura dia tu is different. Imam Malik ni sampai diceritakan rumah dia quite big. Yeah. Sampai Imam Syafi'i masa kecil dulu, masa umur kecil-kecil dulu, dia hijrah dan dia pindah daripada Makkah pergi ke Madinah untuk nak belajar dengan Imam Malik. First time dia jumpa Imam Malik, masa tu dia ketuk, maksudnya Imam Malik ni ketuk, dia nak masuk rumah dia pun dia ada dewan lagi. Maksudnya rumah ni bukan kecil lah, rumah ni besar lah. Kemudian Imam Malik keluar, dia letak kursi. Tapi first time Imam Syafi'i, bila dia tengok Imam Malik, dia rasa aura Imam Malik ni luar biasa aura dia. Dengan smart dia, dengan tinggi dia, dengan baju dia yang kemas. Imam Malik kan setiap kali sebelum dia mengajar ke kelas, dia akan sikat janggut, dia akan wangi-wangi, dia akan pakai cantik bila dia nak mengajar hadis Nabi SAW. So dia adalah orang yang ada cita rasa dan taste. Kekayaan dia, sebab Imam Malik ni dia dapat banyak macam-macam hadiah daripada sahabat-sahabat dia, daripada orang kaya, daripada penguasa-penguasa, banyak macam-macam hadiah. Hadiah ni kita jangan tolak. Nabi sendiri pun terima hadiah dan Nabi tidak menolak hadiah. Sebab tu bila diukur perabot-perabot dalam rumah dia, perawi tersebut masa dia meninggal, Imam Malik meninggal, diukur, dia kata
Saya tak ingat, tapi sama ada dalam riwayat tu ada tambah kosong akhir ataupun kurang satu kosong. Sama ada lebih kurang nilai dia RM300,000 ataupun RM3 juta. Itu nilai Imam Malik. Imam Ahmad pula adalah antara yang termiskin among 4 mazhab fiqh kita ni. Dia hidup dalam keadaan yang miskin. Dia is memang begitu sebab cara dia hidup begitu. Dia punya kehidupan dia tak adalah nak kata, dia tak ada jawatan, dia orang yang musafir, mengembara sana sini, orang yang berjuang, yang kena penjara, kena beberapa kali kena penjara, kena sebat dan sebagainya. So dia, of course, dia tidak sekaya Imam Malik, bahkan dia yang paling miskin among 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah kaya, Imam Malik kaya, Imam Syafi'i tak kaya, Imam Ahmad tidak kaya. Itu untuk nak menjawab soalan tersebut. Ada yang tanya, Ustaz, tadi Ustaz ada cakap tentang learn to give. Saya tertanya-tanya, pahala sedekah dengan beri hadiah sama ke? Sama. Sedekah is apa-apa yang kita berikan. Sedekah, infak, hadiah sama maksud dia, which is kita memberi. Cuma hadiah ini dilakukan biasanya atas dasar kasih sayang kepada orang yang kita kenal, somebody. Sedekah ni to anybody. Kita bagi, biasanya sedekah ni kita beri untuk nak membantu orang tu, kan? Tetapi hadiah ni tak semestinya dia nak membantu orang tu. Tetapi hadiah ni boleh jadi disebabkan ingatan dia, ataupun penghargaan dia, ataupun something you give to your sahabat, you give to your family, you have to somebody you know. Normally itu adalah hadiah. Sedekah, no, you give untuk nak membantu orang tersebut. Anyway, kedua-dua ni adalah termasuk di dalam kita berbelanja dalam perkara yang Allah suka. Ini semua termasuk dalam mafhum infak. Infak ni adalah you give, you belanja. Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu belanjakan, which is dalam perkara yang Allah suka, di jalan Allah, maka Allah pasti akan memberikan gantinya. Malaikat pun hari-hari naik turun. Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, seorang malaikat akan doa, dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Naik pun malaikat akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang rajin memberi ini ganti, dan bagilah orang yang kedekut ini kemusnahan. Itu doa malaikat yang tidak melakukan maksiat kepada Allah. Ada yang tanya, Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak muda dalam memperbaiki, membetulkan kepribadian ataupun diri? Anak muda madhinnah, ataupun kita kata adalah biasanya dalam situasi yang mereka ini sedikit jauh daripada Allah, kecuali mereka yang mendapat rahmat daripada Allah. Sebab anak muda adalah masa yang mana mereka ini lebih mencari hiburan, enjoy. They want to build their life, they want to enjoy their life, they want to try new things, they want to explore many things. So that's why dia orang banyak leka daripada Allah Azza wa Jalla, melainkan siapa yang Allah rahmati. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebut tentang satu golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak. Masa orang lain tengah tenggelam dengan peluh, tengah panas ni semua, satu golongan tu Nabi kata, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Dan anak muda yang mana hidup mereka ini, mereka membesar di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun di umur muda, di kala anak muda lain duk lo'lak, duk cari itu dan ini, tetapi dia ni hati dia ingat kepada Allah, dia dah fikir nak buat benda baik. Subhanallah, itu satu keuntungan. Sometimes kalau kita tengok anak-anak kita yang muda kan, kita ni Masya Allah rajin menuntut ilmu, kita nak beribadah dan sebagainya, nak buat amal, tapi anak-anak kita tak macam tu kan, iman tu tak diwarisi. So of course kita tak bicarakan tentang factors dan sebagainya, tapi anak muda begitulah kebanyakan yang insaf-insaf, yang nak kembali kepada agama, yang nak buat amal-amalnya orang dah tua. Bila dia dah rasa kubur tu dah melambai-lambai, bila dia dah rasa yang dia dah tak lama, dia nak kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dia tak mau dekat akhirat nanti dia tak dapat tempat yang
orang lain insya-Allah boleh dapat. So sebab tu mereka berubah. Anak muda ni tak fikir pasal mati lagi, dia rasa hidup dia masih panjang lagi. And ada yang kata, Ustaz betul ke kalau kita sombong dengan orang yang sombong adalah satu sedekah? Why? No. Tak ada apa pula sedekah kita sombong kita jadi sedekah. Islam tidak mengajar kita untuk nak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang tu sombong pada kita tidak bererti menghalalkan untuk kita sombong pada mereka. Sombong itu adalah dosa yang Allah Azza wa Jal murkai, yang Allah Azza wa Jal kutuk, tak suka. Maka takkanlah kita boleh buat perkara yang terkutuk untuk nak against perbuatan yang terkutuk. Of course cannot. So apa yang terbaik adalah kita balas keburukan orang dengan kebaikan. That's the best response and reply. Whoever yang buat jahat pada kita, kita balas baik. Okay, I give you an example. Kalau saya dengan somebody kat sini bergaduh, dia maki saya balas balik dia maki. Dia shock balik untuk nak gaduh dan balas balik makian saya. Saya lagi balas, dia lagi excited. Tapi kalau dia maki saya, contoh dia kata, awak ni hodoh. Saya kata, awak ni handsome. Kau ni jahat. Awak ni baik. Kau ni benda-benda buruk disebut pasal kita. Kita sebut benda yang baik. Sampai dia akan mati kutu. Dia tak boleh balas. Dia don't know apa nak balas dan dia don't know why dia nak balas benda-benda yang jahat lagi. So itu the best response untuk nak mendiamkan orang. Balas dengan akhlak yang baik. Ada yang tanya, suami saya tak ada IG, dia ada nak tanya soalan, amma ba'd. Dalam permulaan ceramah maksudnya apa Ustaz? Puas mencari jawapan tapi tak jumpa. Itu lebih kepada bahasa Arab punya uslub dalam menyampaikan khutbah ataupun ceramah. Nabi SAW bersebut amma ba'd. Amma ba'd ni macam satu ucapan yang nak memisahkan di antara mukaddimah pertama tu dengan ucapan. Ba'd ni selepas. Macam amma ba'd. Maksudnya okay, nak cakap apa yang, so after that, after kita dah sebut mukaddimah, alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, selawat dan semua, what's the next point? So kita nak masuk to the main point. Itu daripada sudut bahasa Arab lah. Alright, Ustaz, adakah dituntut membaca kunut semasa? Kunut semasa adalah kunut nawazil. Kunut nawazil adalah salah satu sunnah yang dituntut oleh Nabi SAW. Kalau kita solat sendiri, kita boleh buat kunut nawazil. Kunut nawazil ni kita doa pada Allah terhadap musibah-musibah yang menimpa orang Islam, yang menimpa mungkin keluarga kita sendiri sekalipun, kita minta kepada Allah. Itu kunut nawazil. Yang boleh dilakukan pada any solat kita, tak semestinya subuh sahaja. Tetapi kalau nak dilakukan di masjid, maka sudah tentulah ianya perlu dilakukan mengikut ketetapan ulil amri kita. Kalau ulil amri kita buat ketetapan, macam pada awal-awal virus corona dulu, ada ulil amri kita berikan ketetapan ataupun perintah ataupun nasihat supaya dilakukan qunut nawazil di negeri tertentu, di masjid dan sebagainya, maka kita lakukan sesuai dengan kehendak ulil amri. Qunut nawazil pernah Nabi SAW buat ketika mana ada sahabat-sahabat Nabi yang dikhianati, dibunuh dengan kejam, padahal orang-orang kabilah Bani Lahyan, Bani Dhakwan, ni semua ni dia minta Nabi hantar utusan-utusan Islam untuk nak mengajarkan agama, qurra, aqari, mengajar Al-Quran kepada mereka. Tapi di tengah jalan tu dikepung, dibunuh semua. Satu pengkhianatan yang besar. Nabi SAW marah, Nabi SAW sedih. So Nabi qunut, kan? Nabi qunut dalam solatnya selama sebulan. So itu qunut nawazil yang kita panggil. So apa perbezaan zuhud dan jumud? Jumud ni dia terlampau dalam kotak, dalam katak di bawah tempurung. Dia tak nak keluar daripada kontak. Dia tak nak, dia tu je, dia jumuk je. Dia kata gitulah. Macamnya dia tak open minded. Macam tu, dia terlampau ni sangat, rigid. Itu jumud. Zuhud ni means, maksudnya daripada kalimah asal zahada, dalam bahasa Arab maksudnya dia
sedikit ataupun ada limitation. So zuhud ni is something that we limit for ourselves dalam nak mencapai apa-apa perkara yang Allah suka. Kita limit ourselves daripada kita terlampau tenggelam dalam perbuatan dosa. Kita limit ourselves dalam perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. That's zuhud. So beza antara zuhud dan jumud. Ustaz, tahajud solat waktu malam kan Ustaz, tapi boleh dilakukan waktu subuh. Contoh jam 5, belum masuk subuh lagi jam 5 tu. Jadi waktu mana paling terbaik untuk nak solat tahajud Ustaz? Kita solat tahajud is part of sunat solat malam hari. Bila solat malam hari, qiyamul lail lah senang kata kita panggil. Qiyamul lail, solat malam kita boleh lakukan selepas isyak, waktu dia sampai masuk waktu subuh. So itu solat malam. Nabi kata salatul laili mathna. Hadis Ibnu Umar, Nabi kata salat malam ini 2 rakaat. So it doesn't matter what name is, tetapi itulah solat malam. Bila kita bangun 2 rakaat pada waktu malam. But apa waktu yang terbaik? Kelapangan tu ada, you can salat malam daripada lepas isyak sampai waktu subuh. Tapi antara waktu terbaik yang kita boleh sarankan adalah 1/3 malam yang terakhir. Itulah waktu yang mana barakah Allah turun dan kemudian pengampunan Allah buka pengampunannya, waktu yang mustajab untuk nak kita berdoa. So 1/3 malam kalau kita assume di Malaysia ni, kalau kita consider from between ba'dal isya sampailah masuk waktu subuh, maybe kita boleh assume around 1/3 malam akhir, around 3 o'clock at morning until azan subuh itu sendiri. So kita nak bangun pukul 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, solat malam, doa sebanyak-banyak yang mungkin, minta pengampunan daripada Allah. That's the best time, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum doktor. Dalam surah Al-Kahf, Nabi Musa AS belajar daripada Nabi Khidr. Tapi before that, Nabi Musa ada dengar umatnya kata beliau pandai dan Nabi Musa agree. Selepas tu Allah hantar Nabi Musa belajar dengan Khidr. Takkan Nabi Musa arrogant kot mula-mula? Mengenai Iblis, saya rasa he was the first racist. Yeah. It's not we see is about arrogant or not arrogant, tetapi itu adalah fitrah Allah. Semua manusia ini ada salah silapnya, ada kekurangannya. Kerana itu Allah turunkan wahyu supaya membetulkan kesilapan yang berlaku. Kelebihan para anbiya, sekiranya mereka melakukan apa-apa kesilapan ataupun kekurangan, Allah Azza wa Jalla akan segera tegur. Sebagai contoh, kita tak cerita pasal Nabi Musa AS. Sebab itu logik, sebagai logik, beliau adalah seorang rasul, beliau seorang nabi dan rasul ulul azm. Jadi bagaimana mungkin sebagai fitrah kita rasa macam mana kita nak rasa ada orang yang lebih tahu daripada kita, sedangkan Nabi Musa ini dia boleh bercakap langsung dengan Allah, kalimullah. That's not arrogant, that's logic. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur bila mana ada berlaku perkara-perkara yang mungkin tidak sepatutnya. Cuba tengok asbab nuzul, kenapa turunnya ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Surah Abasa wa Tawalla. Apa maksud surah Abasa wa Tawalla? Diturunkan ialah ketika mana Nabi SAW dia tengah konsentrate untuk nak tarik perhatian VIP orang Quraisy atas maslahat dakwah. Nabi strategi dia, of course, kalau dia dapat Islamkan VIP, ketua-ketua, pembesar-pembesar, akan lebih mudahlah untuk orang-orang di bawah nak mengikut, nak memeluk Islam. So Nabi tu fokus ketika berdakwah kepada mereka ni sampai datangnya seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, dia nak tanya kepada Nabi sampai tak toleh kat dia. Nabi seolah-olah macam ignorekan dia. Maka Allah turunkan ayat ini untuk nak menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada bersikap sedemikian. So you can see that. So I think you can see the whole the point. Assalamualaikum doktor, bolehkah kita solat witir 2 rakaat sebelum tidur dan 1 rakaat apabila bangun pada separuh akhir malam?
Kalau kita sengaja untuk nak buat macam tu, tak boleh lah, sebab Nabi SAW kata la witron fi lailah, jangan buat 2 witir pada satu malam. Melainkan kalaulah kita ingat itulah adalah solat yang malam, kita solat witir dan kemudian kita ingat kita dah tak bangun lah sampai subuh, tapi kita terbangun awal dan kita bangun solat malam, yes, you can akhirkan balik solat malam kamu itu dengan witir. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. But if you want to do that secara sengaja, maka tak, itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum doktor, nak bertanya, bolehkah kita meneruskan kuliah dengan banyak soalan ni. Bagaimana nak tegur remaja yang sangat degil, takut dengan future, takut mencuba, sungguh menguji kesabaran diri. Wow, this kind of question may take some time untuk nak give tips and advice. Tapi remaja ni yang degil, okay, I want to share with you my own experience that I was a very, very stubborn teenager. Saya ni orang yang sangat-sangat keras hati dan keras kepala dulu. And kerasnya hati saya dulu dahsyat lah kan, sampai masa saya masih jahiliah dulu kan, masih remaja dulu, memang sangat degil. But pendekatan orang yang keras degil macam ni, you don't face them with swords. Jangan pukul dengan hammer, jangan cucuk dengan pedang. The best way is you guide dengan hati. Try to reach hati tu. Maksudnya orang macam ni dia kena masuk hati dia, switch, cari mana switch tu, tackle dia punya hati dia, tukar switch dia, insyaAllah dia akan okey. But jangan sesekali pergi hammer dia. Ingatkan keras nak lawan keras, memang tak jadi. Okay, so but overall untuk nak jawab soalan tu maybe need a lot of time, because we have to understand the character of the teenagers, we have to understand the situation, and we have to consider everything. So then we can give a specified advice, insyaAllah. Assalamualaikum doktor, bolehkah kita meneruskan kuliah dengan pendakwah yang diragui akhlaknya, pengajarannya mengikut hadis-hadis, pengajarannya mengikut hadis-hadis dan sunnah, cuma akhlaknya diragui? Well, akhlak is something yang dalam hadis is one of the consideration untuk nak diterima. But untuk nak jawab soalan ni, dia memerlukan banyak penelitian daripada banyak sudut. Sebab ada benda yang kita rasa macam akhlak dia tak baik, maybe it's kind of misunderstanding some things, or maybe ada perbezaan daripada sudut karakter, budaya dan sebagainya. But if benda itu adalah sesuatu benda yang totally bercanggah dengan agama and yang jelas, dan benda itu mula-mula mungkin kita akan anggap itu kelemahan manusia. We can give an advice, teguran dan sebagainya. But kalau masih lagi akhlak dia yang jelas itu berterusan begitu, it's not that, how I say, maybe dia ada knowledge, dia ada kebenaran itu, tetapi I cannot say yes or no in this situation. Maybe you can accept their knowledge, their ilm. When it comes to interaction, when it comes to muamalat dengan dia, maybe you have to be very careful, because the akhlak is problem. The knowledge is good. But kalau terlampau banyak sangat bahagian akhlak Islam yang jelas itu diabaikan, maka kita risau dia ada unsur-unsur fasik. Sebab Nabi SAW beritahu, orang munafik ini adalah idza haddatha kadzab. Bila mana dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadar. Bila mana dia berjanji, dia mengkhianati. Wa idza tumina khan. Bila mana diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya. So ini antara akhlak-akhlak utama yang mana kalau tidak diambil perhatian, kita risau kalau ada sifat-sifat munafik sebegini dalam diri. So itu boleh membuatkan kita lebih berhati-hati. But it depends on situation and person, and supaya judgement kita itu tidak
ada misjudge, tak ada misunderstanding, maybe bukan daripada sudut sangka-sangkaan. There are a lot of consideration, maybe it's different from case to case, but overall akhlak is mainkan peranan yang sangat penting. Akhlak yang hanya dari sudut ada cacatnya itu daripada sudut adat budaya. Sebagai satu contoh, dia ni mungkin jenis suara tinggi, mungkin cakap-cakap dia kasar sikit, mungkin itu ada perbezaan karakter ataupun budaya. Tapi kalau akhlak tu melibatkan sampai melanggar perintah Allah yang jelas, contohnya banyak mencarut, banyak duduk menuduh, fitnah dan sebagainya, benda-benda yang Allah jarang jelas-jelas dibuat benda-benda macam tu. Dia menipu dalam dia punya pertuturan banyak kali. So this kind of nifaq yang ada dalam hadis pun, kalau perawi itu begitu sifat dia, boleh ditolak ataupun dinilai dhaif hadis dia, wallahu alam. Okey Ustaz, ada yang bertanya. Okey, kita satu soalan yang terakhir lah kita ambil ini. Keluarga saya kurang memahami manhaj salaf. So kalau saya nasihat mesti saya kena marah kerana dia katakan saya belajar ajaran sesat dan dilarang belajar dengan ustaz bermanhaj salaf. Apa yang ustaz boleh bagi nasihat? Biasa. Dalam dakwah ni kalau kita dah tak, kita dengan keyakinan kita merasakan manhaj salaf yang kita belajar itu adalah manhaj yang benar, metod yang benar dalam kita nak menuntut ilmu, dalam kita nak mendalami agama kita, maka kalau kita dah ada tekad, tawakal kepada Allah. Allah kata fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila mana kita telah bertekad, telah berazam, serahkan selebihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu risau dengan apa yang orang di sekeliling kita cakap pada kita. Kita yang akan menilai, kita yang akan belajar. Diorang boleh kata kamu sesat, dia boleh kutuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita yakin itu adalah kebenaran yang kita pegang, jalan terus. Jalan terus. Sebab yang nak masuk syurga adalah kita. Yang nak menjawab dengan Allah tentang amalan kita adalah kita. Not our brothers, not our sisters, not anybody else. Bahkan keluarga kita di akhirat nanti juga akan menjadi musuh kepada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Nabi SAW dalam Quran Allah kata di hari mahsyar kelak semua orang akan lari daripada kita, ibu, ayah kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara kita, semua lari daripada kita. Sebab masing-masing akan jawab bahagian masing-masing, semua akan fikirkan diri masing-masing. So dalam agama kita fikirkan diri kita. Jangan fikirkan apa orang nak cakap pada diri kita. Tawakal ala Allah, hadapi dah cacian-cacian, makian ataupun ucapan-ucapan mereka ini dengan hikmah dan kesabaran. InsyaAllah, doakan kepada mereka, doakan mereka insyaAllah semoga mereka memahami manhaj para salafus salih. Bila kalau nak berdiskusi, mereka berdiskusilah dengan cara yang paling baik dan berhikmah. Allah kata dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah mereka dengan cara yang terbaik sekali. So bukanlah kita balas balik ucapan mereka ini dengan ucapan yang kasar seperti mereka. Janganlah kita berdiskusi mereka dengan diskusi yang maki hamun, yang tidak meraihkan adab-adab Islam. InsyaAllah satu hari nanti, sooner or later, kalau kita dapat kebenaran dan kita boleh sampaikan kebenaran kepada mereka dengan akhlak yang baik, insyaAllah moga-moga Allah berikan hidayah kepada kita semua insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kita sambung lagi insyaAllah kelas pengajian kita pada masa yang akan datang, minggu hadapan insyaAllah, waktu yang sama. Oh, sebelum itu saya lupa nak bagi tahu, sempena Didik TV ni dah baru ada kan, TV Didik ni. Saya akan bersiaran ke udara di Didik TV ni di bawah Kementerian Pendidikan ni setiap hari Khamis dan juga Ahad pada 7.30 pagi insyaAllah, bersama slot motivasi bersama Dr. Kamilin Jamilin. Jadi jangan lupa insyaAllah, bermula sebenarnya dah mula Khamis baru ni, tapi saya tak sempat announce. So insyaAllah Ahad ni 7.30 pagi saya akan ke udara di TV Didik yang menggantikan NTV 7 yang telah ditamatkan NTV 7 siarannya.
InsyaAllah, jadi kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat, kepada pihak penganjur dan juga yang menghadiri kuliah kita pada malam ini. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.